Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Safika binti Muhammad Azizi, bernombor metrik di 2018-2086-358. Baiklah, video ini menerangkan tentang kit Aerator Grid Wall bagi topik perimeter dan luas tingkatan 1. Kit Aerator Grid Wall dibina bagi topik perimeter dan luas tingkatan 1. Kit ini melibatkan dua subtopik iaitu 10.1 perimeter dan 10.2 luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium. Topik perimeter dan luas melibatkan pengiraan dan penyelesaian masalah bagi sesuatu bentuk dua dimensi. Secara ringkasnya, kit ini mempunyai tiga bahagian iaitu bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Kit ini dibina berasaskan grid bagi membantu murid memahami serta meningkatkan kefahaman mereka dalam topik tersebut. Justeru diharapkan kit Aerator Grid Wall ini dapat diaplikasikan dalam mata pelajaran matematik sebagai bahan bantu mengajar yang berkonsepkan bermain sambil belajar. Terdapat beberapa objektif kit iaitu menjadikan kit Aerator Grid Wall sebagai bahan bantu mengajar kepada guru ketika menjalankan sesi PDP. Yang kedua, membina dan mengukuhkan kefahaman murid tentang konsep perimeter dan luas. Yang ketiga, meningkatkan daya berfikir dalam kalangan murid. Dan yang keempat, mewujudkan PDP yang menyeronokkan agar dapat menarik minat murid terhadap topik perimeter dan luas. Terdapat 13 komponen dalam kit ini iaitu papan kit, kertas grid, pen marker, kertas jawapan murid, bentuk 2D iaitu bahan mawjud, pembaris, kad grid wall, pelekat, kad soalan, set jawapan bahagian 2 dan 3, nota ringkas, papan markah murid dan manual penggunaan kit. Aktiviti dimulakan di bahagian 1 iaitu merangkumi segi empat tepat atau segi empat sambung. Standard pembelajaran yang terlibat ialah yang pertama, menentukan perimeter pelbagai bentuk apabila panjang sisi diberi atau perlu diukur. Yang kedua, menganggar luas pelbagai bentuk dengan menggunakan pelbagai kaedah. Aktiviti ini dilakukan untuk kefahaman konsep. Ini ialah kit yang dibina. Mula-mula kita perlu memusingkan pemusing ini sebanyak 2 kali. Pusingan yang pertama ialah panjang bagi segi 4, manakala pusingan yang kedua ialah tinggi bagi segi 4. Satu unit berukuran 1 cm. Kita pusing dahulu untuk yang pertama. Pusingan yang pertama iaitu 7. Pusingan yang pertama ialah panjang bagi segi 4. Jadi kita perlu melukis pada garis melintang. Jadi kita tandakan sebanyak 7. Okey, kita tandakan 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ini untuk panjang bagi segi 4. Kita buat pusingan yang kedua pula. 9. Jadi kita tandakan 9 untuk tinggi iaitu pada garis menegak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita boleh lukiskanlah untuk penuhkan. Jadikan dia sebagai segi 4. Kita lukis. Jadi terhasillah satu bentuk dua dimensi iaitu segi 4. Dan segi 4 ini ialah segi 4 tepat kerana panjang dan juga tinggi adalah berlainan. Iaitu ini sebanyak 7 unit dan tinggi ialah sebanyak 9 unit. Jadi melalui bentuk yang terhasil, kita boleh menghitung perimeter dan luas bagi bentuk segi 4 tepat. Bagaimana cara untuk kita menghitung bagi bentuk segi 4 tepat? Berdasarkan kertas grid yang kita sudah lukis, kita boleh hitung perimeter pada panjang sisi mengelilingi kawasan tertutup. Maka untuk cari perimeter ialah 7 tambah 9 tambah 7 tambah 9. Jadi perimeter bagi segi 4 tepat ialah sebanyak 32
cm. Luas bermaksud ukuran saiz sesuatu kawasan atau bentuk. Unit bagi luas ialah unit persegi atau unit kuasa 2. Berdasarkan segi 4 yang kita dah luritkan, yang kita dah lukis di atas kertas grid, bermaksud panjang darab tinggi. 7 darab 9. Jawapan bagi luas ialah 63 cm persegi. Setelah selesai di bahagian 1, aktiviti diteruskan di bahagian 2 iaitu melibatkan segi 4 selari, segi 3, lelayan dan trapezium. Standard pembelajaran yang terlibat ialah yang pertama, menentukan perimeter pelbagai bentuk apabila panjang sisi diberi atau perlu diukur. Yang kedua, menganggar luas pelbagai bentuk dengan menggunakan pelbagai kaedah. Dan yang ketiga, menerbitkan rumus luas segi 3, segi 4 selari, lelayan dan trapezium berdasarkan luas segi 4 tepat. Aktiviti ini juga dilakukan untuk kefahaman konsep. Jadi, pada bahagian 2, murid akan menerima bentuk 2 dimensi. Dengan menggunakan kertas grid yang sama, kita perlu mengukur setiap bentuk 2 dimensi di atas kertas grid. Sebagai contoh, saya ambil satu bentuk 2 dimensi iaitu bentuk trapezium. Okey, jadi mula-mula kita perlu hitung perimeter bagi trapezium. Kita boleh hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Panjang bagi trapezium ialah sebanyak 11 unit. 11 unit. Untuk tinggi pula, tinggi dia 1, 2, 3, 4 dan ini ialah setengah. Maka bila dah jadi separuh daripada satu unit ni, kita boleh tulislah 1, 2, 3, 4 setengah. Okay. Jadi 4.5 unit. Untuk panjang di sini pula, jadi 6.5 unit. Untuk sisi serong, kita perlu ukur menggunakan pembaris. 5.7 unit. 4.5 unit ni itu 4.5 cm dan ini 11 cm, 5.7 cm, 6.5 cm. Kerana satu unit mewakili 1 cm. Perimeter bagi bentuk trapezium ialah sebanyak 27.7 cm. Rumus bagi trapezium, luas bagi trapezium ialah 39.38 cm persegi. Bagi bentuk segi 4 selari, lelayang dan juga segi 3, cara dia adalah sama seperti trapezium tadi. Setelah selesai di bahagian 2, aktiviti diteruskan di bahagian 3 iaitu permainan Editor Grid Wall. Standard pembelajaran yang terlibat ialah yang pertama, menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi 3, segi 4 selari, lelayang, trapezium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut. Aktiviti ini dilakukan bagi mengukuhkan kefahaman konsep. Okey, untuk permainan ini, murid akan menerima satu kertas grid wall. Kertas grid wall ini mempunyai 36 tapak. Kertas grid wall ini mempunyai nombor dan juga 6 jenis warna yang berlainan. Setiap warna adalah berbeza mengikut setiap baris melintang. Dapat 6 jenis warna di dalam kertas grid wall ini iaitu biru, ungu, hijau, kuning, oranye dan juga merah jambu. Murid perlu mengisi setiap warna yang berbeza mengikut garis melintang. Jadi murid perlu mengisi warna tersebut di tapak yang mempunyai nombor. Terdapat pelekat yang perlu diisi pada setiap tapak yang mempunyai nombor. Jadi sebagai contoh, murid memilih warna merah jambu. Jika diletak di tapak ini, maka ia adalah salah kerana di garisan menegak di bawahnya ialah warna merah jambu. Maka ia adalah salah kerana setiap baris juga tidak boleh mempunyai warna yang sama. Maka di garis melintang ini, di nombor 15, warna merah jambu adalah salah. Kita pergi pula yang seterusnya, nombor 9. Jika murid letak di sini, maka jawapan dia adalah betul kerana di baris menegak ini
tiada warna merah jambu. Jika murid letak di tapak nombor 7, maka jawapan dia adalah salah kerana di garis menegak ini mempunyai warna merah jambu. Jadi jawapan yang betul ialah di tapak nombor 9. Guru boleh memeriksa jawapan di set jawapan bahagian 3. Apabila betul, murid akan menerima satu kad soalan. Jadi tapak yang berwarna merah jambu tadi ialah bernombor 9. Sebagai contoh, murid yang pertama tadi menjawab jawapan dengan betul, maka murid akan menerima 2 markah. Jika jawapan murid tersebut adalah kurang tepat, murid akan menerima 1 markah. Jika jawapan murid adalah salah, murid tersebut akan menerima 0. Setiap murid akan menjalani 5 kali pusingan. Apabila murid sudah menjawab soalan, guru akan mengira markah tersebut. Jadi, kumpulan yang mempunyai markah yang tertinggi dikira sebagai pemenang. Sekian, terima kasih.